لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah mengajar Nabi Adam ke semua ilmu dan dia berkata, wahai Adam, sebutlah kepada mereka saudara pengurusi majlis dan seterusnya, hadirin sekalian. Pertama sekalinya tengah letih sangat saya ni, tak larat sangat nak cakap ni. Tapi kerana dah permintaan Datuk Fatul Bari kawan-kawan ni, menggagahkan diri juga bercakap. Yang keduanya, saya sendiri ni tak pandai bahasa selain daripada bahasa ibunda. Bahasa Kelantan je boleh. Boleh faham atau tak boleh faham, tak tahulah. Agak-agak faham lah. Dan yang ketiganya, apa yang amba tahu ni mungkin 10 ataupun 15% daripada hak tuan-tuan tahu. Cuma oleh kerana harapan untuk bercakap ni, hamba hadir juga ke depan ni untuk bercakap. Harap-harapnya kalau lah hamba sebut benda-benda yang tuan-tuan dah tahu pun, tak lebih daripada sebagai satu ingatan semula. Kerana manusia ni dia tak perlu tahu banyak, tapi dia perlu faham apa yang dia tahu. Tajuk yang diberinya apa dia tak ada? Wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengaji. Ambo sendiri pun tak terfikir nak sebut gapo, tak tahu lagi. Cuma oleh kerana ambo ni biasa mengaji Pakistan, budaya Pakistan, orang India ni tak aja ngaku kalah. Begitu kita biasa dengar cerita India ni, kalau dia balah, kalau dia bergocoh, dia jatuh dalam parit, dia panggil orang lain lagi. Kalau berani turun mari, dia dalam parit dah. Jadi harap-harapnya insya-Allah sikit sebanyak, walaupun mungkin tak banyak, dapatlah kita guna manfaat untuk dunia dan juga untuk akhirat kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-ulama warasatul anbiya wa anna al-anbiya lam yurisu dinaran wala dirhama, innama warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafir. Mana-mana yang dikehendaki oleh Allah jadi baik, Allah akan beri orang tu reti agama. Orang yang mengaji agama ni waris Nabi-Nabi, dan Nabi-Nabi tidak pernah tinggal satu dirham ataupun satu dinar. Ia hanya tinggal ilmu. Barang siapa yang ambil ilmu yang Nabi-Nabi tinggal, mereka telah mempusakai Nabi 100%. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Erti agama ni disebut oleh Nabi dalam hadis ni merujuk pada orang yang dikehendaki oleh Allah.
Tidak semua orang akan dikenakan oleh Allah erti. Siapa yang Allah SWT akan bagi dia erti? Orang yang dikenakan baik. Man yuridillahu bihi khairan. Khairan disebut secara nakirah. Kalau kita mengaji bahasa, al-muradu bin nakirati sya'i'u dalalatihi. Tujuan atau maksud nakirah ni untuk menunjukkan menyeluruh. Kenayunya mana-mana ya orang Allah kena kita jadi apa-apa kebaikan. Hak bahasa paling mudah, Allah nak dia jadi baik dunia atau pojok akhirat. Allah nak jadikan baik sebagai seorang tu lelaki, atau baik sebagai seorang isteri, atau baik sebagai seorang pemerintah, atau baik sebagai seorang rakyat. Khairan, apa-apa saja kebaikan. Yufaqihu fid din, Allah akan dia bui reti dia agama. Dalam ilmu saraf, faqaha yufaqihu, makna bahasa saraf, makna dia marratan ba'da marratin. Kalau faqaha ertinya dia reti. Kalau bahasa Arab qata'a makna dia kerak. Qata'a yaqta'u qat'an, kerak. Satu benda panjang kita kerak dua, Arab panggil qata'a. Tapi kalau kita buat sadu, orang sini panggil sadu ke? Sabdu. Data dia qata'a yuqatti'u taqti', erti dianya al-qat'u marratan ba'da marratin. Kerak lepas lepas sekali-sekali. Dalam bahasa Melayu Kelantan orang panggil cicah. Kalau benda panjang pasal kerak dipanggil cicah. Kalau hak panjang kerak dua qata'a. Kalau hak panjang lepas pas kerak tu dipanggil qata'a yuqatti'u taqti'. Dalam hadis ni Nabi sebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tuhan akan sentiasa beri faham kepada dia dalam bab agama. Ai time after time. Apa dipanggil? Semasa ke semasa. Pasal apa? Pasal ada manusia ni dalam keadaan dia biasa, dalam keadaan dia berharta, dalam keadaan dia mewah, dia boleh faham, tapi dalam keadaan dia biasa, dalam keadaan dia tidak mewah, dalam keadaan dia pusing, dia tak boleh faham agama. Lalu orang yang dia kena kira oleh Allah untuk dapatkan kebaikan, Allah akan beri time after time supaya dia faham agama. Faham ad-din. Orang kita mari masjid ni, mula-mula Allah mari masjid. Alhamdulillah. Bapa mari masjid pasal faham agama. Agama ajar supaya mari semaya Jumaat. Balik di rumah kadang-kadang tak faham dak agama. Balah dengan bini. Ki apa? Ki nasi lemak. 30 tahun dah nikah tak erti lagi kan. Aku kata boleh makan nasi lemak. Ni tak faham dah ni. Sepatutnya oh my beloved. Oh, ambil suka sangat lembek begini. Pasal kalau keras sok muda. Suka bini kita. Kalau dia bodoh lah, dia cidik, dia rasa dia diperli. Ini orang faham agama. Begitu orang ketika dia kaya, dia faham agama. Ketika dia susah, dia tak ingat ada Tuhan. Dia menyalahkan suasana, menyalahkan itu. Tapi itu dalam hadis ini, Nabi sebut mana-mana orang yang dikenakan oleh Allah baik, sama ada baik dunia, baik akhirat, baik dia sebagai tok lelaki, baik dia sebagai suami, baik dia sebagai pok, sebagai pemimpin, yufaqihu fid din, artinya Allah akan sentiasa dia beri faham agama dalam setiap pertimbangan yang dia nak putuskan. Kalau dia mewah, buat putuskan berdasar pada agama. Harta ni mari daripada Allah, maka dia guna harta yang ada pada dia untuk manfaat diri dia. Dia juga wa yusiruna ala anfusihim. Dia boleh beri ke orang lain supaya orang lain juga rasa harta dia. Nampak tu dah? Ketika dia tak mewah, dia syukur. Kenapa? Bila-bila tak mewah dia pun masih boleh makan nasi 3 kali sehari. Nak banding orang Afrika ni tak boleh makan nasi langsung. Juga dia faham agama. Ketika dia mewah dia faham, ketika dia susah juga dia faham. Dia faham.
Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambung lagi, al ulama warasatul anbiya. Ulama, orang yang ada ilmu agama ni waris pada nabi-nabi. Pokok berapa insan nak betiskan insan yang tak cekak? Kau insan dah? Tak lagi. Kita acap benar dengan hadis ulama waris nabi, tapi kita tak faham siapa al ulama ni plural kepada alim. Alimun jamak dia ulama. Warasah ni plural kepada warisun. Warisun ay allazi yarisu, orang yang mempusakai. Sebagaimana kita dengan mak pak kita, kalau kita mati, kita ambil harta dia tu, panggil waris. Dan Nabi pun teriak lagi, wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Nabi-nabi, rasul-rasul tidak tinggal satu dinar, tidak tinggal satu dirham. Innama warrasul ilma, sesungguhnya nabi-nabi hanya tinggal ilmu. Ilmu sini dia waris secara makrifah, ertinya Nabi tinggal Quran dan Nabi kita tinggal hadis Nabi. Ulama ni orang yang mengajar Quran, orang yang mengajar hadis Nabi. Kalau mari ulama yang kita panggil, kita gelar, tapi ajaran dia jauh daripada Quran, ajaran dia tak sesuai dengan ajaran Nabi, itu bukan ulama. Bukan ulama. Walaupun serba besar, walaupun jubah besar. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan Nabi sebut mana-mana orang yang ambil sakwa Nabi, dia bukan boleh 1/3, bukan boleh 1/4, bukan boleh 1/5, tapi dia boleh 100% apa yang ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kalau mau belajar Quran, belajar hadis, mau boleh sakwa Nabi 100%. Kalau orang ni belajar Quran, belajar hadis, dia boleh sakwa Nabi 100%. Tak kira siapa-siapa dia. Pasal apa? Pasal udama ni bagi akhirat. Hak yang mau boleh 1/4, 1/3, 1/2 ni bagi dunia. Membubuk kursi boleh ke A, B tak boleh dah. Itu kan. Membubuk bini, membubuk retina boleh ke A, tak boleh dah B. Tapi bubuk akhirat ni A boleh, B boleh, C boleh. Ulama kita kata macam nak tengok langit. Semua orang boleh tengok langit. Tidak kata mu tengok langit, aku tak boleh dah tengok. Dah. Sebagaimana kita cedok air laut, mu cedok, aku cedok, tak ada apa-apa. Semua orang mampu cedok. Ni ugam. Jadi tak perlu susah, tak perlu bubuk. Yang pentingnya kita rujuk, kita kembali konsep belajar ni, agama ni maknanya kita belajar Quran, kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan hak ni yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu tak ada kitab hikam, tak ada kitab Ulumuddin, tak ada kitab Mughni Labi, tak ada kitab Iqnu, tak ada. Hak hanya adanya Quran, hak yang adanya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai poin tambah pun nak sebut, kalau kita nak mengaji wasiat Nabi kita Muhammadnya, supaya kita pasti yang kita mengaji itu Quran dan juga hadis. Hal lain itu mengaruh ya belakang. Mari duk mendakwa agama tapi tidak bersumber kepada Quran, tidak bersumber kepada hadis, dia bukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang keduanya, semasa kita mengaji ni ada satu benda nak kena jaga benar. Matlamat ataupun bapa kita mengaji. Matlamat ataupun bapa kita mengaji. La yuta'allamul ilmu illa libtigha'i mardatillah. Ilmu ni orang tak belajar kecuali untuk mendapatkan keridhaan Tuhan. La yuta'allamul ilm illa libtigha'i mardatillah. Wa man yata'allamuhu liyabtaghi bihi 'arad ad-dunya aw liyasifa bihi an-nas aw liyujadila bihi al-ulama lam yajid 'arfal jannah. Mana-mana orang yang ngaji tidak kerana Allah. Tidak kerana Allah. Digambarkanlah hadis ni, tidak kerana Allah ni mungkin ada 3 sebab lain. Salah satu daripada
nya tamu liyabtaghi bihi aradad dunya, kerana nak cari kepentingan dunia, nak cari lo, nak cari makan, nak cari gaji, nak cari piti, nak cari rezeki, kita panggil. Au liyasifa bihi nas, ataupun nak cari pengaruh. Au liyujadila bihi ulama, ataupun nak berlawan dengan orang. Sama ada mengaji ni kerana Allah, ataupun kalau tidak kerana Allah, kerana nak cari manfaat dunia, nak dapatkan habuan dunia. Boleh 50 riyal sekali bercakap, 100 riyal sekali bercakap, atau boleh 3,000 sebulan, ataupun tak kira lah apa-apa yang boleh lah. Pertama. Yang kedua, liyasifa bin nas, nak cari pengaruh, guna belajar, awak cari pengaruh, ataupun liyujadihi bil anak, ataupun nak berlawan dengan orang. Dia punya kepatahan, dia punya kepandaian tu memang dia mampu sungguh nak berlawan dengan orang. Kalau ada benda-benda ni, katanya Nabi, lam yajid arfal jannah, tak bau syurga saja. Jadi amo nak sebut, pastikan masa mengaji ni kalau nak lebih berharga, tamu pastikan Belanda kita mengaji ni Quran dan hadis. Yang kedua, hati kena molek. Kalau tidak, balasan dia cukup teruk. Banyaklah hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh minum hadis ni? Tekak dah. Contohnya ada hadis Nabi kita Muhammad, Nabi sebut 3 kisah manusia awalan yang disumat dalam neraka. Awalan 3 tu salah satu daripadanya tu alim, orang belajar agama. Allah panggil di akhirat kelak, Allah tanya nak gapo? Qala al jannah. Dia bersebutlah syurga. Ditanya kenapa? Dia sebut habis masa dia buat ngaji. Jak daripada muda siapa ketua mengaji. Lepas tu habis masa dia buat ngajar. Jak daripada muda siapa ketua dia mengajar. Mengaji dia mengajar. Allah sebut kazibta, pembohong, you are liar, penipu apa. Allah sebut innama fa'alta ma fa'alta lituqal bi annaka alimun wa qad qila laka. Allah kata bohong. Pasal apa? Pasal mu buat apa yang kamu buat. Mu ngaji, mu mengajar ni kenapa? Lituqal annaka alimun, supaya orang kata mu ni tu alim. Supaya orang kata mu ni tuan guru. Supaya panggil mu ni maulana. Supaya panggil mu sahib tu sahib ni. Wa qad qila laka, dia Allah kata orang kata dah. Orang duk tuan guru. Maulana. Mu mati pun panggil tuan guru lagi. Wa qad qila laka, mu dapat giyad. Hak menuk tu mu boleh. Fa amara fasuhiba ala wajhi ila nar. Akhirnya Allah buat keputusan, mu ni tak betul masa belajar, masa mengajar. Allah buat keputusan, akhirnya dia diheret selesai somak dan neraka Allah Subhanahu wa taala. So tak ada faedah juga. Walaupun kita mengaji Quran, walaupun kita mengaji hadis, tapi pada masa sama orang panggil tidak ada hasrat mengaji kerana Allah. Mengaji nak dapatkan manfaat dunia. Jadi pada masa sama poin juga kita nak mengaji ni, kita kena pilih tok guru ni. Kita kena kenal tok guru, kau nampak tok guru kita ni. Petim sungguh kau dunia enggak. Say sorry to him lah. Bye bye lah. Nak cari orang hak nak ke akhirat. Nak pada Allah Subhanahu wa taala. Atau profesor nak beragah. Nak suruh kita dengar dia belaka. Liyasifa bihan nas. Nak cari pengaruh pun tak boleh juga ni. Apatah lagi suka berdebat, suka nak bala, suka nak tunjuk pandai, pun juga kita kena elok. Kenapa? Kerana ni benda yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita jauhi. Seterusnya juga, apabila niat kita ni betul, kena faham dengan baik.
ataupun dalam bahasa ada panggil al-istima'. Kena dengar. Kena dengar. Kalau nak cerita lah, nak cerita panjang. Apabila Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi berkhidmat kepada Nabi Shu'aib, akhirnya boleh menikah dengan anak Shu'aib. Dalam perjalanan balik, lalu ke suatu wadi, masa itu dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang rasul. Allah sebut wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Wa ana ikhtartuka, wahai Musa, aku telah pilihmu jadi nabi, jadi rasul. Fastami' lima yuha, lalu dengar molek, perhati molek apa yang aku nak wahyukan. Lepas ada ikhlas, pastikan kita dengar molek dan automatically faham dengan baik apa yang kita mengaji. Apa yang kita mengaji kena faham bagi baik, dengar bagi baik, faham bagi molek. Tapi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang 3 kali. Wa idza dzakara syai'an a'adahu salasan. Budaya Nabi apabila dia sebut satu-satu perkara, apabila dia sebut satu-satu poin, a'ada salasan. Biasa dia akan ulang 3 kali supaya apa? Supaya orang yang dengar ni faham dengan baik. Supaya orang yang dengar ni faham dengan baik. Kesan daripada tak faham dengan baik ni menyebabkan penuh rosaknya agama. Ni banyak berlaku sekarang. Tak faham tu nak jadi tok guru tu. Apatah lagi learning zaman yang kita panggil zaman media, dengan melalui YouTube, FB dan sebagainya. Wujudnya satu benda yang kita panggil fitnah ilmu. Fitnah ilmu. No, istimewa. Patut guru, patut minta izin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak benda yang dimestikan semasa dia mengajar sebut semudah mungkin yang dipahami oleh pendengar. Lepas pada sebut dengan bahasa yang paling mudah, minta supaya orang yang dengar ni ulang pula sebut pada orang lain. Fal yuballigh syahidu minkumul ghaib. Orang yang dengar ni tolonglah balik royak ke orang yang tak mari. Farubbah. Kenapa? Kerana keadaan apabila kita dengar, masa tu kita faham-faham. Apabila kita balik royak ke orang, kita ulang benda yang kita faham, kita akan bertambah faham sampai kita akan ingat apa yang kita faham. Tapi itu kita ni balik belum pada tidur ni, kalau hak bini tak mari, boleh balik royak ke bini. Oh, malam ni dia kata Maulana mana mari daripada Kelantan, kecek Kelantan 100%. Gemuk-gemuk besar-besar. Contoh, royak ke bini. Dia royak ke apa? Hak kita ulang. Panjang dia royak. Pak bini tanya ke apa? Adalah. Dok mi ada lancet dia tak faham tu. Tengangor tak faham. Paling kurang you boleh buat summary. Dia royak pertama suruh ngaji Quran dan hadis. Yang kedua kena ikhlas. Yang ketiga suruh dengar bagi baik. Kaedah harapnya iza taqarrar. Suatu benda di dalam kaedah bahasa Arab kita ulang dia akan ingat dengan baik. Sebab itu nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam bukan kecek banyak perkara. Dia ulang benda yang sama. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang perkara apa? Perkara akhirat. Ulang apa? Ulang supaya reti surga dengan kau.
Ulai perkara berapa? Reti bahawasanya Allah ni ada. Ulai tidak kata perkara banyak berjalan-jalan dak. Ulai hak tu dengan pelbagai bahasa supaya apa? Supaya ingat molek faham dengan baik. Betul ambo mengaji di Pakistan ni. Pakistan sama mengaji ni. Sistem tiwa tamu setuju. Cuma tak ada arah hoki tu, hak bodoh-bodoh. Balik tak jadi pandai. Hak cidik-cidik gila ke Saudi. Pergi ke Mesir, pergi ke Jordan. Hak kelas 4. Hak tak pakai mana gitu. Balik tak boleh jadi tok guru. Kalau ada seorang dua hak cidik, balik boleh jadi tok guru. Pasal sistem di Pakistan, di India ni, sekolah ni biasa dia ada 4-5 tingkat bangun ni. Bawah ni pejabat. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 kelas. Ataupun 2, 3. 4, 5 ni 4 duduk. Siapa tahu belajar, dia akan koci. Bodoh duduk di atas tu dia akan hambak turun mari tingkat 2, tingkat 3. Bawah koci, atas koci. Mungkin masuk kelas ke mana. So, yang kedua dia panggil ada Urdu panggil takrah. Takrah ni apa kok Melayu tak? Orang putih panggil study group. Study group. Melayu apa tak tahu lah. Dia ada sistem takrah. Malam wajib masuk kelas kena buat 2 kali. Mutalaah dengan murajaah. Mutalaah ni erti dianya kita kena tengok gapo pelajaran kita nak ngaji esok. Kita nak tengok dah malam ni. Esok tu hasil daripada kita tengok ni kita boleh dah lebih kurang 70-90%. Hak nak ngaji esok. Apabila Maulana mari ngaji esok, kita faham dengan baik apa hak Maulana sebut. Pasal kita dah sebut, dah tengok malam. Yang kedua kena murajaah. Murajaah ni kita ulang hak ngaji pagi tadi. Hak kita ngaji pagi tadi kita ulang semula. Kita tiru Maulana ngajar apa. Kita tiru, kita ajuk. Pelajaran nahwu orang ni ajuk. Pelajaran fiqh orang ni ajuk. Apabila kita duduk tiap-tiap malam lagu tu. Hak pagi tadi kita ulang semula. Esok kita tengok. Malam esok pun begitu. Akhirnya bodoh macam ambo ni pun boleh sebut sepatus lidah. Sebutir Quran kita faham lah sikit sebanyak. Hadis Nabi kita faham lah hadis sikit sebanyak. Kalau atas hak cerdik, hak boleh cerdik lagi-lagi boleh. Kerana apa? Kerana apa yang disebut al-istima' wal fahm. Dengar dengan baik dan juga faham. Habis tu kalau mengatuk, baik awak tidur lah. Habis tu hamba masa mengajar, hamba tak suka mengajar lepas maghrib. Hamba tak ada kelas hamba lepas maghrib. Kelas hamba semua lepas isyak. Pasal apa? Hamba kata, hak mari lepas maghrib ni, dia bukan nak mengaji sangat pun. Tak ada arah nak duduk pergi mana. Duduk mari masjid. Marahlah kena sebut gitu juga. Nak duduk di rumah, jemuh dah duduk di rumah sehari dah. Mari duduk di masjid. Bila-bila nak nanti isyak, kita dengar orang mengajar. Hak ni tak cakap ajar ni. Kalau kita cakap bak sunnah, jak daripada muda siapa tua kita ajar bak sunnah. Lah buat bid'ah juga. Tak baik. Pasal apa? Pasal tak ada istimak, tidak faham dengan baik, tidak dengar dengan baik dan juga tidak faham dengan baik. Untuk agama Islam ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada konsentrasi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia terima wahyu pertama, fataratil wahyu. Wahyu tak turun panjang masa. Turun wahyu seterusnya, Nabi kita mula menyebut supaya apa? Supaya takut-takut terlupa. Nabi kita tak boleh konsentrasi. Akhirnya Allah sebut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bih. Wahai Muhammad, mu jangan disebut, mu jangan duk gerak-gerak lidahmu, mulutmu kerana mu nak ingat Quran. Jangan. Inna alaina jam'ah wa Qur'ana. Kerja aku untuk himpun Quran dalam perutmu dan untuk membaca balik. Wa idza qara'na fattabi' Qur'ana. Jadi tidak ada konsentrasi
Masa malaikat Jibril mari ajar Al-Quran, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mengajar kepada kita. Masa kita belajar, kena ada konsentrasi yang baik, kena ada dengar, kena ada faham. Pada tu kena ingat, pasti kena ingat dengan baik. Ni masalah umat. Tidak ada al-hifz, hifzuddin. Apa dia hifzuddin? Al-amalu bihi. Beramal dengan agama ni kita jaga agama ni kita buat. Sebab itu ilmu yang terbaik ialah idza arafta amalta bihi. Mu tahu yang membuat. Mu tahu Nabi ambil sembahyang sekali-sekali. Kita baca hadis, kana yatawaddau marratan. Nabi ambil sembahyang sekali-sekali. Terus kita buat selalu sekali-sekali. Kana yatawaddau marratain. Nabi ambil sembahyang dua kali. Kita buat selalu dua kali. Nabi ambil sembahyang tiga kali. Kita buat tiga kali. Ni al-hifzuliddin, jaga agama dengan cara buat. Kita walaupun kita duduk ngaji dah, kita tak penuh nak buat. Kenapa? Apa nak buat sekali-sekali, kita boleh buat tiga kali. Gitu kan? Ini otak buat kita. Kita ngaji bak, contoh dalam bak sunnah ni, bak jamak khosal lah contoh. Ni ada ni, orang kadang-kadang bermusafir. Jamak khosal. Jamak khosal ada, kadang-kadang orang kita ngaji sunnah dah ni. Terlalu rigid. Kalau bermusafir kat Nabi waktu. Tidak faham dengan baik. Zuhur pukul 1:30 hingga 4:30. Asar 4:30 hingga 7:30. Itu dalam keadaan biasa. Apabila you musafir, Allah peluang boleh sembahyang zuhur dan asar start daripada 1:30 hingga pukul 7:30. Sebab apa yang awak jadi rigid itu? Nak kita ngaji lagu tu. Buatlah sekali. Pasal kita ngaji. Buat itulah jaga agamanya. Ini kena faham dengan baik. Sebab itulah sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in tahu dia akan buat. Fa'aluha walau marra. Dia akan cuba buat walaupun sekali. Ini biasa di kalangan kita ni. Ngaji lama dah. Nabi pernah ambil wuduk sekali. Biasa di kalangan kita kelama tanya ni. Tak rajin kita 3 kali sama. Pasal terbaik. Apabila awak nak beramal ingat sekali ni. Bila? Ini benda-benda yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kena ingat molek apabila kita boleh tu ajaran Nabi, sepatutnya kita akan rasa hidup tenang. Rekah cerita Nabi-Nabi, Rasul-Rasul termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ajar 2 perkara. Alamahum Rabbul Alamin af'alan lil ubudiyah tusamma ibadah. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni diajar oleh Allah, khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tu ajar 2 perkara. Perkara Allah ajar perbuatan tertentu khusus untuk perhambaan diri kepada Allah. Amaulah sekali lagi. Nabi-nabi diajar, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, af'alan lil ubudiyah, untuk perhambaan diri pada Allah, yang kita panggil perbuatan ni ibadat. Yang kita panggil perbuatan ibadat. Perbuatan ibadat ni tak ada seorang manusia reti cara nak buat ibadat kepada Allah kecuali setelah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul diajar oleh Allah melalui malaikat khususnya. Ada di kalangan kita ni pandai ni, sembahyang ni apa, sembahyang rokok sujud gitu. Tak ada. Tak cik kita tak pandai.
Mak kita tak pandai. Patutnya kita lagi-lagi tak pandai. Moga dia lebih bodoh daripada kita hidup zaman jakun. Kita ni hidup zaman IT. Apa kita boleh buat? Pasal Nabi-Nabi Rasul-Rasul ajar. Nabi sendiri, termasuklah Nabi kita Muhammad, tak pandai kecuali setelah diajar oleh Allah melalui malaikat. Semaya ambil contoh. Malaikat Jibril apabila Nabi naik Isra Mi'raj turun tu, esok ke malaikat Jibril mari sehari mengajar. Esok tu mari pula 2 hari turut-turut. Mari ajar semaya, cara semaya, waktu semaya. Nampak tu dah? Begitulah cara puasa. Wa atimmus syiyama ilal lail. Cara puasa diajar. Cara semua diajar oleh Allah pada nabi-nabi lil ubudiyah, kan apa? Nak supaya kita jadi hamba Allah sebagai Tuhan. Kita ni pakat buatlah ni. Kita mengajilah gapo dia. Yang kedua, nabi-nabi dan rasul-rasul diajar turuqan alamahum rabbuhum turuqan yastaqimu bihal iman wa tanzilu bihal barakah wa tatahaqqaqu matalibul hayah. Nabi-nabi rasul-rasul diajar cara-cara, teknik-teknik yang iman kita ni akan berkekal. Iman kita ni akan stabil. Gapo yang kita panggil millah. Arab panggil millah. Hak tadi Arab panggil din. Tapi itu macam kita baca maksurah, kita akan sebut ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim. Din agama, millah pun agama. Al-millat wad din misdaquhuma wahid. Millah dengan din ni dia punya sumbernya sama, iaitu mari daripada Allah. Cuma ad-din min haitsu tuta'u wa tudan. Agama dari segi perlakuan ibadah. Manakala millah min haitsu tumallu wa tuktabu. Dari segi tindakan hidup, iaitu nabi-nabi diajar peraturan hidup. Islam ni mari ajar semua peraturan hidup. Bala hidup ni gapo perlu? Situ agama ada aja. Pertama sekali kita perlu urus diri kita. Manusia ni kalau tak urus diri jadi gila. Manusia perlu bersih. Lalu Islam ajar cara bersih. Islam mengajar gosok gigi. Islam mengajar mengurus bulu-bulu. Cabut bulu ketiak. Cukur bulu hari-hari. Gunting rambut. Ifa'ul lihiyah. Semua Nabi ajar. Yang kita panggil sunnul fitrah dan sebagainya. Nak bini Nabi ajar. Nak bini. Nah, pasal apa? Pasal manusia perlu. Kita ni Allah sediakan syahwat belaka. Nafsu belaka ni. Tak boleh marah pada nafsu. Kenapa? Kerana nafsu ni disediakan oleh Allah. Dia Allah ajar cara nak menempiaskan nafsu. Tak boleh betul kau jumpa orang tino kan. Hanguk-hanguk macam itik jadi. Hanguk-hanguk macam itik jadi. Tak boleh. Anak mau kena pergi royak kepok dia. Yang kita panggil mini. Wak perjanjian yang kita panggil akad nikah. Patut istihar yang kita panggil walimah. Lepas tu mu bahasa nilai 10 kali semalam ni pun lah. Dia Allah menjanjikan bersetubuh sendiri boleh pahala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli syai' sadaqah. Setiap tindakan hidup kita ni sedekah belaka. Akhir Nabi sebut dan Nabi kata wa fi budai ahadikum sadaqah. Nabi kata, kerana ada kemaluan seorang kamu, dia boleh pahala sedekah. Boleh pahala kerana ada kemaluan. Faham boleh ke ni? Faham dan Kelantan setahun ni boleh dan ada kemaluan tu memuaskan nafsu dia sedekah. Sahabat tak faham. Sahabat naik pening. Qalu ya Rasulullah, rajulun qadha syahwatahu walahu ajrun. Wahai Rasulullah, seorang lelaki memuaskan nafsu. Boleh pahala ke mana? Kalau tak puas nafsu, tak setubuh, tak boleh tidur. Nyodok cokel nak tidur ke mana? Puas nafsu, pahala ke mana? Nabi tanya balik, ara'aita
wada'ha fil harami alaihi wizran. Nabi kata, aku nak tanya membalik, kalau baiklah dia ada nafsu, dia kerah molek kemampuan, tidak mati pucuk, tiba-tiba dia letak nafsu dia di tempat haram, dia duduk berzina, berdosa ke tidak? Sahabat hanguk, berdosa. Qala kadzalika in wada'ha fil halal falahu ajrun. Nabi kata, at the same case, begitulah kalau dia tak tepat halal, dia akan dapat pahala. Kalau dia berzina berdosa, dia melakukan persetubuhan dengan isteri, dia boleh pahala. Melihat punya. Ini ajaran yang diajar oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Buat hak ni, iman kita akan stabil. Jangan main. Kena acak ke bersetubuh, pahala banyak. Lepas tu kena royak kau tindak. Kena banyak ke beranak. Banyak ke mengandung. Kenapa? Nabi sebut hadis lain pula. Al-hamilat, al-walidat, al-murdi'at, rahimatul li auladihinna, in ata'na Allah wa azwajahunna dakhalna al-jannah. Nabi kata orang tino yang sentiasa mengandung. Pah pada mengandung, beranak. Pah pada beranak, minum susu kanak. Pah pada tu ta'ah, laki ta'ah pada Allah, dia akan masuk surga mudah-mudah. Kita ayat surga sok mawak ni mengandung nyacak. Nah gitu kan. Pasal boleh surga. Tu ayat hadis sama. Relax hidup kita. Ini benar yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua perkara. Satu, ajar din, yang kedua ajar milah. Kedua ni kata kalau kita mampu buat, iman kita akan stabil. Tanzilul barakah, berkah akan turun. Dia paling penting sekali. Tatahaqqaqu matalibul hayat. Hidup kita akan tenang. Hidup akan tenang. Hidup kita akan rasa gembira. Hidup kita akan rasa puas hati. Tidak akan jadi tak cukup semua. Ada 100 nak 2. Hatta yablugha fahu turab. Kalau jadi JKK nak jadi pengerusi. Dia jadi pengerusi nak jadi tok wakil. Dia jadi tok wakil nak jadi esko. Dia jadi esko nak jadi menteri besar. Hidup sama-sama tak penting. Akhir mati tak ada jadi apa-apa. Dia panggil PM tepi. Contohlah. Kita tak sih lagu tu. Tak sih. Masih sedar ke? Aku lupa oleh hazab wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.